Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami telah memilih cerpen jaket kulit kijang karya Mazkiyah Haji Masrum sebagai tugasan kritikan ini. Jadi kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Farhan Tasha Alia, Nur Amirah Husnah dan Nur Shafah Balkis. Okey, baiklah, saya akan memulakan pembentangan ini dengan sinopsis. Sinopsis ini bermula dengan penulis iaitu seorang wanita yang memperkenalkan dirinya sebagai Mas dengan hanya membekalkan wang sebanyak $400 atau sebanyak RM1,800. Dia telah mengikuti rombongan Passage Tours and Travel ke Istanbul, Turki. Penulis telah membuat senarai cenderamata yang ingin dibelinya untuk dibawa pulang ke tanah air sebagai oleh-oleh. Wang sebanyak itu akan digunakan secara berkhidmat ketika berada di negara orang. Kisah ini terjadi apabila Mas bersama-sama Kak Chah, Dr. Liza, Syahmin, Hajah Zalehun dan Hajah Normah berkunjung ke Grand Bazaar yang terletak tidak jauh dari hotel penginapannya. Grand Bazaar ialah sebuah pusat beli belah yang mempunyai lebih 6,000 buah kedai. Sebelum itu, penulis telah dinasihati oleh seorang pemandu pelancong yang bernama Encik Yuksil tentang perkara-perkara yang perlu diberikan perhatian untuk mengelakkan penipuan oleh para peniaga. Ketika berkunjung ke kedai-kedai tersebut, penulis disapa oleh pekerja berbangsa Turki dari sebuah kedai yang menjual jaket kulit. Pekerja itu meminta penulis mencuba sehelai jaket kulit yang berkualiti tinggi yang diperbuat daripada kulit kijang. Pekedai itu menawarkan potongan harga yang rendah. Pekerja itu cuba sedaya upaya memujuk penulis untuk membeli jaket tersebut. Desakan lelaki itu semacam memerangkap dan memaksa penulis untuk membelinya. Mas telah menolak secara sopan untuk membeli jaket yang dicubanya itu disebabkan jaket itu bukan dalam senarai barang yang ingin dibelinya. Rupa-rupanya, tindakan itu telah menimbulkan rasa kurang senang pekedai itu. Dia menuduh penulis sebagai wanita Muslim yang tidak baik kerana membuang masanya. Layanan yang agak kasar itu membuatkan penulis berasa kurang selesa. Penulis akhirnya teringat akan pesanan pemandu pelancong sebelum ini agar berhati-hati ketika berurusan dengan peniaga di Istanbul. Yang ditulis oleh Mervana Selaledin Arumi berdasarkan buku yang dibelinya semasa melawat ke makam Mervana Selaledin Arumi di Konya. Puisi yang ditulis oleh Mervana Selaledin banyak membicarakan kasih sayang sesama insan. Hal ini amat bertentangan dengan sikap yang ditunjukkan oleh lelaki peniaga Turki itu. Seterusnya, Mas mengisahkan pula perjalanannya pada hari ke-6 di Istanbul. Kesusahan yang dialami oleh wanita tua penjual makanan burung menyentuh perasaannya. Selain itu, kisah seorang budak lelaki yang cuba menjual barangan di pasaran gelap diceritakan juga oleh penulis. Budak lelaki itu bukan sahaja ditangkap tetapi dilayan tanpa ada rasa kemanusiaan oleh pihak polis. Layanan kasar ini juga menyebabkan penulis teringat akan puisi tulisan Mervana Selaledin Arumi yang banyak menceritakan perihal kemanusiaan. Rakan penulis yang bernama Syahmin akhirnya membeli sehelai jaket daripada seorang lelaki tua yang menjualnya di pasaran gelap ketika mereka beratur untuk menaiki feri menyeberangi Selat Bosporus. Harga yang ditawarkan ialah $120, jauh lebih murah daripada harga di bazar. Oleh sebab jaket kulit itu tidak sepadan dengan Syahmin, dia menjualnya kepada penulis. Penulis tidak nampak rasionalnya dia membeli jaket itu untuk kegunaan di Malaysia yang beriklim panas. Mas akhirnya terbeli jaket kulit kijang meskipun dia langsung tidak berniat untuk membelinya pada mulanya. Mas berpendapat bahawa jaket kulit kijang itu sebenarnya lambang kemewahan dan kemegahan. Hal ini dikatakan demikian kerana lebih seekor kijang perlu dibunuh untuk mendapatkan sehelai jaket. Dalam pada itu, ingatan penulis tertumpu pada hasil penulisan tinggalan Nasriddin Hoja
iaitu tokoh pendidik yang berjiwa humoris dan mengamalkan cara hidup sederhana. Beliau tidak suka akan pembaziran dan kemewahan. Syahmim gembira kerana Mas sudi membeli jaket kulit itu walaupun harga yang dijualnya jauh lebih murah daripada harga asal. Mas berhasrat untuk menjual jaket itu di kedai pakaian terpakai apabila pulang ke Malaysia nanti. Penulis bercadang untuk mendermakan wang jualan jaket itu kepada mana-mana zoo yang ada kandang kijang. Hal ini sebagai tanda muhibah terhadap kijang-kijang yang telah dibunuh demi gaya hidup manusia yang penuh kemodenan. Sesungguhnya, Mas lebih suka hidup bersederhana. Saya akan memulakan kritikan yang pertama, iaitu kritikan sanjungan. Kritikan sanjungan ini ialah memuji karya dan pengarangnya yang berupaya menghasilkan buah fikiran bernas serta dapat menampilkan elemen karya yang menarik. Di dalam kritikan ini, pengarang menggunakan bahasa yang indah dan sopan sesama insan, iaitu penulis melahirkan kata-kata yang cukup berbahasa kerana tidak mahu menyakitkan hati pekedai Turki itu. Contoh peristiwa kritikan sanjungan ialah, "Sorry, sir, I have no intention to buy this jacket. I know this jacket is very high quality and only for a high class person. But sorry, I don't want to buy it. Thank you so much for everything." Kataku berbudi bahasa sambil cuba menanggalkan jaket kulit itu. Seterusnya ialah kritikan teguran. Kritikan teguran ini ialah memberi teguran dan peringatan secara ringkas. Di dalam kritikan teguran ini, pengarang tidak sepatutnya menggunakan kulit kijang untuk dijadikan jaket. Contoh peristiwa kritikan teguran ialah, "Lebih penting lagi, seekor atau lebih daripada seekor kijang telah dibunuh untuk mendapatkan sehelai jaket. Sebab itu, tidak ada jaket yang murah. Harganya mahal disebabkan ada nyawa yang terpaksa dikorbankan." Kritikan yang ketiga ialah kritikan saranan. Kritikan saranan ini merupakan kritikan yang menerangkan tentang cadangan sesuatu perkara dalam sesebuah karya untuk memperbaiki kekurangan dan memantapkan unsur-unsur yang terdapat dalam sesuatu karya. Ini merupakan antara contoh yang dapat dikemukakan daripada karya jaket kulit kijang. Yang pertama ialah pengarang bijak membelanjakan wang dengan berhemah. Contoh kritikan saranan, "Aku telah membuat senarai barang yang ingin ku beli sebelum berlepas mengikuti rombongan Passage Tours and Travel ke negara Mustafa Kemal Atatürk itu." Contoh yang kedua yang dapat dikemukakan adalah pengarang tetap menggunakan barangan yang telah lama dibeli selagi masih boleh digunakan. Contoh kritikan saranan, "Jaket itu sudah mengikuti aku mengembara hampir ke seluruh dunia, dari negara miskin Bangladesh hingga negara mewah United Kingdom, dari Indonesia di Asia Tenggara hingga Turki di Timur Tengah. Aku belum berniat untuk mencari pengganti jaket kain itu." Kritikan yang keempat ialah kritikan penilaian. Kritikan penilaian ini merupakan kritikan yang melihat kemutuan sesebuah karya sastera itu secara bijaksana, adil dan saksama. Contoh yang dapat diambil daripada cerpen jaket kulit kijang adalah, pengarang menggunakan kata-kata dan nada yang lembut seterusnya dapat menarik perhatian. Ini dapat dilihat melalui ucapan peniaga kedai jaket yang memuji pelanggannya dengan nada dan kata-kata manis untuk memikat hati pelanggannya. Contoh kritikan penilaian, "You look, I have said before, you look like an artist, wonderful." Puji pekerja kedai sambil bertepuk tangan. Baiklah, kritikan yang seterusnya ialah kritikan pendekatan, iaitu suatu proses tertentu untuk mendekati sesebuah karya sastera dengan lebih mendalam. Di dalam kritikan pendekatan ini terdapat dua jenis kritikan pendekatan, iaitu yang pertama pendekatan intrinsik.
Pendekatan ini ialah penerapan teori dan kaedah sastera yang disesuaikan dengan karya yang dihasilkan. Pendekatan yang seterusnya ialah pendekatan ekstrinsik, iaitu penggunaan ilmu bukan berasaskan sastera seperti sejarah, agama, psikologi, politik dan sosiologi. Baiklah, ini adalah contoh bagi kritikan pendekatan. Pengarang membuat keputusan untuk menjual semula jaket kulit yang dibeli di tanah air. Contoh peristiwa kritikan pendekatannya ialah tiba-tiba tercetus semalam hasrat untuk memanjangkan rasa gembira itu kepada orang lain. Bagaimana kalau aku menjualnya di kedai, menjual pakaian terpakai yang aku selalu kunjungi di tanah air? Kritikan pendekatan yang kedua, pengarang berfikir terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Contoh peristiwa kritikan pendekatan tersebut ialah aku cepat-cepat menarik tanganku. Hatiku berdebar-debar bukan kerana penangan sentuhan putera Turki berwajah tampan, tetapi kerana harga yang disebutkan. Aku tidak ada duit sebanyak itu. Aku tidak ada niat langsung untuk membeli jaket kulit kijang yang lembut itu. Kritikan sastera yang seterusnya ialah kritikan penganalisisan. Kritikan ini adalah untuk mengesan kecenderungan pengarang sama ada menulis sebuah karya berbentuk konvensional atau eksperimental menggunakan ilmu dan teori tertentu. Di dalam kritikan ini terdapat satu teori, iaitu teori taklimah yang mempunyai 7 prinsip. Prinsip yang pertama, ketuhanan yang bersifat kamal. Prinsip kedua, Rasul sebagai al-insan al-kamil. Prinsip ketiga, keislaman yang bersifat akmal. Prinsip keempat, ilmu dengan sastera yang bersifat takamul. Prinsip kelima, karya yang sempurna di dalam batas seni takmilah. Prinsip keenam, pengkarya yang mengistiqmalkan diri. Dan prinsip yang ketujuh, memupuk ke arah insan kamil. Tapi dalam kritikan ini saya akan membawa lima sahaja prinsip di dalam teori taklimah ini. Prinsip yang pertama ialah ketuhanan yang bersifat kamal. Keyakinan tauhid begitu terserlah dalam watak aku ataupun Mas apabila sesuatu ujian ataupun dugaan tiba dengan segera, watak ini kembali kepada agama. Contoh peristiwa kritikan penganalisisan ini ialah aku juga tidak lupa akan bacaan Yasin dan Al-Ma'thurat setiap subuh dan maghrib sebagai bekalan musafir. Mengapakah aku menerima layanan sedemikian rupa? Terbayang-bayang wajah pekedai jaket kulit yang pandai berpura-pura itu. Terngiang-ngiang kata-katanya yang amat menghiris rasa itu. Jadi dengan peristiwa dalam kritikan ini, kita boleh kaitkan dengan prinsip ketuhanan yang bersifat kamal, kerana Mas apabila dia diberi satu dugaan ataupun ujian, dia tidak lupa untuk membuat bacaan Yasin dan Al-Ma'thurat setiap subuh dan maghrib untuk dia kembali kepada Tuhan. Seterusnya, prinsip yang kedua, Rasul sebagai al-insan al-kamil. Teladan Rasulullah SAW memberi sedekah dan diikuti oleh Mas dalam cerpen. Baiklah, bagi contoh peristiwa, perasaanku begitu terganggu. Aku bersedekah sebanyak 4 kali sejak berada di Turki kepada seorang pengait benang yang kesejukan di Pigeon Valley, kepada seorang kanak-kanak bersama datuknya yang buta di Gunung Balu, kepada seorang lelaki tua yang cacat anggota di Masjid Ulu, dan kepada tabung Masjid Biru selepas menunaikan solat jamak. Jadi dalam peristiwa ini, Mas mengikut teladan Rasulullah SAW dengan memberi sedekah kepada ramai orang di pelbagai tempat yang dia lawati.
Prinsip yang ketiga ialah keislaman yang bersifat akmal. Solat sangat ditegaskan oleh pengarang kerana solat merupakan satu perintah syariat yang penting dalam Islam selepas tauhid. Jadi contoh peristiwa bagi kritikan ini ialah dan tabung masjid biru selepas menunaikan solat jamak. Aku juga tidak lupa akan bacaan Yasin dan Al-Maksurat setiap subuh dan maghrib sebagai bekalan musafir. Prinsip yang keempat pula, ilmu dengan sastera yang bersifat takamul. Memuliakan orang berilmu sangat diutamakan dan menyebabkan watak mas ingin membeli cenderamata kepada beberapa orang bersyarah yang telah membimbing dirinya. Jadi contoh peristiwanya ialah cenderamata untuk pensyarah-pensyarah yang banyak berjasa membimbingku semasa melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana. Aku bercadang untuk membelikan Profesor Siti Zainun, Dr. Syaiful Bahri dan Dr. Rosna sesuatu yang boleh dijadikan kenang-kenangan. Dan prinsip yang kelima ialah karya yang sempurna di dalam batas seni taklimah. Rasa bersalah watak utama dalam membeli jaket berkaitan rasa ego dengan jaket dan pengorbanan haiwan untuk kulit jaket tersebut. Contoh peristiwa ialah aku akan mencari jalan untuk mendermakan guang jualan jaket kulit itu kepada mana-mana zoo yang ada kandang kijang sebagai tanda muhibah terhadap kijang-kijang yang telah dibunuh demi gaya hidup penuh kemodenan.